Hai, saya Fridolin Kelvin. Pada hari ini saya akan menceritakan salah satu video dokumenter yang bertajuk Program Nuklir di Korea Utara, serta mengaitkan video dokumenter tersebut tentang salah satu teori hubungan antara bangsa yang bertajuk realism. Sejak beberapa dekade yang lalu, dunia telah menyaksikan ancaman yang semakin meningkat daripada program nuklir Korea Utara. Korea Utara terus mencabar komuniti antarabangsa dengan ujian senjata nuklir yang membawa risiko besar terhadap keamanan global. Dalam dokumenter ini, saya akan mengupas sejarah, analisis, kesan, dan langkah penyelesaian terhadap isu ini sambil melihat lensa teori hubungan antara bangsa, khususnya realism. Mengapakah Korea Utara terus-menerus menekan dunia dengan ujian nuklir? Dari perspektif teori realism, Korea Utara mencerminkan tiga prinsip utama. Pertama sekali, kelangsungan hidup. Kedua, keseimbangan kuasa. Ketiga, anarki antara bangsa. Program nuklir Korea Utara bermula pada tahun 1950-an dengan bantuan Kesatuan Soviet yang pada mulanya bertujuan untuk pembangunan tenaga nuklir awam. Namun pada tahun 1980-an, niat sebenar Korea Utara mula terselah apabila negara itu mengalihkan fokus kepada pembangunan senjata nuklir. Pada tahun 1994, perjanjian Agreed Framework yang bertujuan untuk membendung program ini gagal akibat tuduhan pelanggaran syarat oleh kedua-dua pihak. Pada tahun 2003, Korea Utara secara rasmi keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan pada tahun 2006, negara itu melancarkan ujian nuklir pertamanya dengan letupan sebanyak 1 kiloton. Ujian terbesar berlaku pada tahun 2017 dengan anggaran kekuatan 250 kiloton, menandakan peningkatan dramatik dalam keupayaan senjata negara tersebut. Tahun 2020-an menyaksikan perkembangan yang lebih mencemaskan. Korea Utara telah melancarkan berbagai jenis peluru berpandu balistik, termasuk peluru berpandu hypersonic Hwasong-17 yang didakwa mampu membawa muatan nuklir ke mana-mana bahagian dunia. Pada tahun 2022, ujian peluru berpandu ini mencetuskan amaran antarabangsa apabila ia melintasi ruang udara Jepun, memaksa penduduk untuk berlindung, dan mencetuskan ketegangan diplomatik yang tinggi. Ujian ini menunjukkan peningkatan keupayaan teknologi ketenteraan Korea Utara menjadikan ancaman nuklir lebih nyata daripada sebelumnya. Before splashing down in the sea. The massive missile's potential striking range, the entire U.S. mainland. Dalam sistem antarabangsa yang tidak mempunyai pihak berkuasa pusat, Korea Utara bertindak unilateral untuk melindungi kedaulatannya. Senjata nuklir dianggap sebagai strategi kelangsungan hidup, memastikan rejim Kim Jong-un kekal berkuasa sambil mencipta ketakutan yang mengimbangi kekuatan kuasa besar seperti Amerika Syarikat. Sebagai contoh, pelancaran peluru berpandu Hwasong-17 pada tahun 2022 menunjukkan keupayaan negara itu untuk mengancam tanah besar Amerika Syarikat, memberikan pengaruh besar kepada rejim dan rundingan diplomatik. Namun, setiap ujian nuklir Korea Utara membawa kesan besar kepada negara-negara serantau dan dunia. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepun sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga terhadap ancaman nuklir. Pelancaran peluru berpandu yang melintasi ruang udara Jepun telah mencetuskan ketakutan dan
kecaman awam. Sebagai tindak balas, Jepun dan Korea Selatan meningkatkan belanjawan ketenteraan mereka, termasuk memperolehi teknologi peluru berpandu canggih. Sementara itu, masyarakat mengukuhkan kehadiran tenteranya di rantau tersebut. 我が国地 Dengan 域及び mengadakan latihan threatening ketenteraan continuous bersama security Korea engagement Selatan dan with Jepun North Korea yang by dianggap the oleh medium Korea long-range Utara missile sebagai with a range of provokasi. 4,000. Di samping itu, perlombaan senjata di rantau ini semakin meningkat apabila Korea Selatan dan Jepun memperkukuhkan sistem pertahanan mereka seperti pemasangan sistem peluru berpandu THAAD. Dalam arena diplomasi, perundingan antara bangsa sering gagal karena sikap keras Korea Utara dan syarat-syarat yang tidak dipersetujui. Pada tahun 2023, beberapa cobaan untuk menghidupkan semula rundingan enam pihak menemui jalan buntu apabila Korea Utara menuntut penghapusan semua sekatan sebelum bersetuju untuk berbincang. Cabaran ini memerlukan langkah yang strategik untuk diselesaikan. Salah satu langkah penting untuk menyambung semula rundingan enam pihak yang melibatkan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepun, China, Rusia, dan Korea Utara. Pada tahun 2025, situasi ini kekal kompleks dan mencabar. Korea Utara terus meningkatkan program nuklirnya dengan ujian peluru berpandu balistik antara benua yang lebih canggih. Negara-negara jiran meningkatkan tekanan diplomatik dan sekatan, tetapi jalan penyelesaian kekal sukar dicapai. Kim Jong-un menuntut penghapusan sekatan sebelum memulakan sebarang rundingan, sementara negara-negara serantau bersiap siaga menghadapi ancaman baru. Contohnya pada tahun ini, Korea Utara mendedahkan peluru berpandu bawah air baharu yang dikatakan mampu mengelakkan sistem radar modern, mencetuskan kebimbangan terhadap potensi konflik di rantau ini. Cabaran nuklir Korea Utara mungkin tampak mustahil untuk diselesaikan, tetapi dengan usaha kolektif, dialog terbuka, dan komitmen terhadap keamanan dunia, masih berpeluang untuk meredakan ketegangan ini. Dokumenter ini adalah panggilan untuk tindakan menuju keamanan global. Masa depan bergantung pada usaha kita semua. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.